Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian, kepada anda semua yang berada di luar sana. Alhamdulillah, sekiranya secara hari ini hari Sabtu, jadi sekiranya secara langsung tuan dan puan dapat bersama-sama dalam video kali ini. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan saya yakin hari ini satu lagi hari dalam bulan Ramadan yang kita lalui merupakan hari yang tuan dan puan dah rancang aktivitinya dan tuan dan puan dah ada perkara-perkara yang nak diselesaikan. Jadi alhamdulillah dengan cuaca yang baik hari ini saya seperti biasa tuan dan puan, saya masih lagi work from home. Dan saya orang kata meneruskan aktiviti-aktiviti yang sedia ada, insya-Allah dan alhamdulillah. Jadi selagi mana hayat di kandung badan dan dikurniakan kesihatan, kekuatan tubuh badan dan juga sentiasa diberikan akal fikiran yang tajam supaya dapat terus berfikir dan mencari jalan-jalan penyelesaian kepada perkara-perkara sama ada berbentuk peribadi ataupun perkara-perkara yang boleh membawa manfaat kepada tuan dan puan, rakan-rakan anda semua, insya-Allah. Jadi hari ini sebenarnya saya dah susunkan untuk kita kongsi cerita tentang nama yang ada dalam syarikat lama. Jadi dalam description video ini saya letakkan ini adalah sebenarnya soalan inbox yang masuk kemarin. Semalam ada lagi satu inbox yang saya belum sempat jawab, tapi yang ini sebenarnya saya dah jawab, saya dah respon melalui email kepada yang bertanya. Tetapi saya lihat ada kebaikannya kalau saya siarkan sekali lagi di ruang ini supaya tuan dan puan sekiranya kenal sesiapa ataupun tuan dan puan sendiri anda yang menghadapi situasi atau masalah yang sama, mungkin dapat satu idea lah macam mana nak move forward. Jadi kadang-kadang ada perkara-perkara tuan dan puan kita tak tahu macam mana nak mulakan. Kalau ada sesetengah keadaan kita nak klik nak masuk website tu pun, untuk bertindak macam itu pun sebenarnya kita tak ada idea tu. Jadi tuan dan puan, memang kita sentiasa apabila dalam keadaan-keadaan tertentu kita akan reach out untuk dapatkan bantuan. Dan saya yakin tuan dan puan, setiap email yang tuan dan puan hantar itu ataupun apa-apa dari segi hubungan yang tuan dan puan reach out kepada saya, itu bukanlah satu perkara yang accidental. I don't believe things to happen accidentally, but it is all in the Allah's hand. Maksudnya itu semua adalah perancangan Allah yang menjadikan yang menggerakkan hati tuan dan puan untuk klik, untuk hantar email, untuk share. Jadi semua tindakan tuan dan puan tu kadang-kadang kita kata tindakan yang terdorong, betul, tetapi semua ini tuan dan puan, sebenarnya kita tak berkuasa dalam banyak perkara, tetapi sesungguhnya ia adalah datang daripada jalan-jalan ataupun orang kata idea-idea ataupun ruang-ruang sebenarnya yang diilhamkan kepada kita. Jadi saya yakin kalau tuan dan puan yang memang ada menghubungi saya, sama ada email ke, PM ke, message ke, macam mana sekalipun, itu adalah sebenarnya lorong yang memang dah ditentukan untuk tuan dan puan ambil tindakan itu. Jadi saya dengan penuh menghargainya, mana-mana yang saya boleh jawab saya jawab, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang memang di luar pengetahuan saya dan saya pun tak maklum, tapi saya akan recommendkan tuan dan puan untuk pergi bertanya atau rujuk kepada bahagian-bahagian ataupun pihak-pihak yang berkenaan yang lebih arif dan yang sepatutnya dapat membantu anda semua dengan lebih baik. Jadi hari ini sebenarnya saya letakkan dalam description video. Kalau tuan dan puan berada bersama-sama saya ucapkan terima kasih. Jadi tuan dan puan boleh share video ini dan juga tuan dan puan boleh juga terus tinggalkan komen. Sekiranya komen tu saya jawab lambat kerana secara teknikalnya saya masih lagi tidak mempunyai fasiliti selengkapnya untuk mendapat quality stream yang bagus, tetapi insya-Allah saya yakin perkara-perkara ni akan sampai kepada tuan dan puan dalam keadaan baik. Maklumat-maklumat ni sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast, maksudnya selepas daripada sesi live ini pun tidak mengapa kerana saya aluk-alukan, tuan dan puan boleh terus masih boleh share juga dan kongsikan supaya maklumat-maklumat ini bukan hanya sampai kepada kita sahaja tetapi boleh digunakan, kerana kita tak tahu tuan dan puan di luar sana siapa sebenarnya yang memerlukan maklumat-maklumat seumpama ini. Dan sekiranya itulah perkara baik yang kita boleh buat, alhamdulillah,
kita buatlah perkara-perkara yang baik itu tadi. Baik. Jadi inbox ni masuk Kelmarin. Semalam ada yang lain, nanti mungkin besok dalam live besok baru saya share kan. Ini adalah Kelmarin di mana beliau menghantar satu email dan beliau ini adalah seorang wanita. Dia kata saya nak bertanya. Assalamualaikum, saya nak bertanya. Nama saya ada dalam satu syarikat ni, syarikat Sdn Bhd. Sudah lama syarikat ni tidak aktif dan setiausaha yang uruskan tu pun dah lost contact. Rakan-rakan syarikat pun dah lost contact. Saya nak tarik diri dan keluarkan nama saya. Bagaimana ya saya nak buat tu? Saya sudah cuba hubungi syarikat tersebut tapi tak dapat. Jadi maklumat di sini maksudnya hanya ada sedikit. Jadi berdasarkan beberapa maklumat yang ada ini sebenarnya untuk apa orang kata kita bincangkan tu adalah sedikit assumption. Maksudnya anggapan-anggapan yang kita buat. Jadi sekiranya yang bertanya ni, sekiranya Cik Puan yang bertanya ini sempat menonton video ini, saya sebenarnya dah jawab melalui email. Walau bagaimanapun, anggaplah ia sebagai satu orang kata perbincangan lanjut dan juga membolehkan rakan-rakan di luar sana, kerana ini bukan pertama kali tuan-tuan puan, ini bukan pertama kali senario yang masuk dalam inbox saya berbunyi begini. Tidak, ada banyak lagi. Dan saya tak tahu di luar sana berapa banyak, dan saya yakin SSM pun ada data yang menunjukkan syarikat yang dormant yang lama-lama tu apa berlaku, tidak ditutup, masih wujud tapi dormant, tak ada apa-apa. Jadi saya rasa pihak SSM saja yang ada data itu, dan dia melibatkan, kalau dalam setiap satu syarikat tu ada 2-3 orang, dia akan melibatkan berpuluh-puluh nama dan kesan yang pelbagai kepada setiap individu ini. Jadi untuk itu situasinya, nama ada dalam satu syarikat Sdn Bhd, tak dapat nak hubungi partner-partner yang lain, tak dapat nak hubungi company secretary. Okey, jadi pertama sekali sebenarnya yang saya sarankan kepada Cik Puan ni, saya sarankan untuk terus buat semakan ke SSM. Kita tak ada cara lain. Apa Cik Puan boleh buat? Semak dulu dekat SSM apakah SOP untuk menyemak tu. SOP dalam keadaan PKP ni dia mungkin berbeza sebab sekarang dah PKP 3. Sekiranya boleh untuk terus pergi ke kaunter bawa IC. Bawa IC untuk buat semakan. Jadi bila kita pergi ke SSM kaunter itu, kalau buat semakan, semak SOP. Kalau kena buat appointment. Kalau sistem SSM kata boleh check direct dalam secara online, check secara online. Jadi dengan nombor IC itu, biasanya sistem data di SSM boleh mengenal pasti nama kita tu berada dalam syarikat mana. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat nama kita dalam satu syarikat, rupa-rupanya ada 7. Saya tak tahu macam mana itu boleh berlaku. Sepatutnya tak boleh berlaku. Kerana setiap kali kita nak masukkan nama, prosedurnya agak ketat. Kena ada thumbprint check lah. Banyak-banyak perkara untuk masukkan nama tu. Kena ada declaration melalui company secretary dan seumpama dengannya. Jadi sebenarnya tak mudah. Kita kata tak mudah untuk nak masukkan nama kita dalam syarikat. Dia ada proses-proses dan setiap satu proses yang company secretary kena buat itu ada kos, kena bayar. Nak masukkan nama, nak keluarkan nama, ada documentation dan ada kos yang perlu kita bayar kepada company secretary. Jadi dia tidak semudah itu untuk menipu ataupun menggunakan nama kita. Dia agak susah sebenarnya. Jadi kemungkinan kalau memang nama kita dah ada tu, maknanya kita pernah beri consent atau kita memang pernah beri keizinan, cuma kita yang lupa sahaja. Jadi untuk keadaan ni macam ni kan, Cik Puan mesti pergi ke SSM dan buat semakan. Itu yang memang kena dibuat. Maksudnya kena buat semakan nama tu di SSM, berapa sebenarnya nama tu di syarikat mana atau berapa syarikat sebenarnya. Perlu terus semak di SSM. Kenapa? Sebab Cik Puan kata company secretary tak dapat dihubungi. Okey, kalau senario company secretary dapat dihubungi, hubungi company secretary dahulu. Hubungi company secretary dahulu sebab ini mungkin macam syarikat dah lama. Cek dulu apakah statusnya, siapakah pemegang saham dalam tu, siapakah pengarah. Cek dulu dengan company secretary. Tapi dalam kes ni dia kata dia lost contact dengan company secretary. Jadi kena terus pergi SSM. Satu lagi option adalah cari company secretary lain. Cari company secretary lain dan bagi tahu nak beli maklumat syarikat tu. Kalau tak dapat nak pergi SSM ataupun tak tahu ataupun rasa peninglah kepala saya dah teruk, saya tak nak fikirlah semua ni Puan. Okey.
apa yang boleh dibuat? Cari company secretary lain. Maksudnya cari konsep lain, beri nama syarikat tu dengan nombor pendaftaran dan minta untuk dapatkan maklumat syarikat. Kena bayarlah. Cari konsep lain untuk bantu beli. Saya apa orang kata, saya typekan di sini supaya jadi rujukan untuk beli maklumat company tu. Untuk beli maklumat syarikat tu. Cari konsep. Kalau konsep sedia ada tu boleh dihubungi, terus direct dengan konsep sedia ada tu. Tapi oleh kerana konsep yang Cik Puan cakap ni tak ada, jadi kena cari konsep lain. Boleh Google kat website ataupun dekat Facebook pun sebenarnya ada banyak page yang company secretary yang memberikan servis. Boleh semak dekat page mereka tu. Cari yang berkredibiliti. Cari yang berkredibiliti, cari konsep lain tu untuk bantu beli maklumat syarikat berkenaan. Itu antara step yang pertama lah. Itu antara step yang pertama. Macam mana nak selesaikan situasi ni. Sebab dah lama. Jadi Cik Puan tak tahu status syarikat tu macam mana. Dan Cik Puan tak tahu status nama Cik Puan untuk syarikat tu macam mana. Jadi kena semak dulu. Jadi dia ada beberapa pilihan. Yang pertama sekali sama ada terus pergi semak dekat SSM. Atau cari company secretary lain untuk dapatkan maklumat tu. Dua-dua ada kos. Nak pergi ke SSM pun ada kos dulu, ada kos jugalah. Kena search dulu macam mana SOP-nya. Kalau kena travel. Kalau memang kena daftar online, daftar online. Jadi masa pun adalah satu kos. Ataupun cari company secretary lain, minta dia untuk dapatkan beli daripada sistem SSM maklumat syarikat tu. Dengan syarat sekali lagi Cik Puan tahulah yang bertanya soalan ni mesti tahu nama syarikat dan nombor pendaftarannya. Kalau tak tahu tu yang susah. Kalau tak tahu memang kena pergi SSM bawa IC. Kalau di SSM data dia tu boleh terus dia akan key in IC kita, dia akan keluar nama. Kalau ada nama syarikat dan nombor pendaftaran, bolehlah option yang kedua, cari company secretary yang lain dan minta mereka bantu untuk belikan maklumat syarikat tu dan bayarlah. Jadi dia ada dua pilihan tu lah, bergantung kepada situasi Cik Puan. Kepada yang bertanya ni situasinya macam mana. Jadi selepas daripada itu barulah boleh ambil tindakan seterusnya. Jadi tindakan seterusnya ni bergantung kepada status syarikat tu lah, situasinya macam mana. Adakah Cik Puan cuma pemegang saham ataupun Cik Puan juga adalah pengarah. Jadi cara untuk kita nak keluarkan nama kita tu dia bergantung kepada kedudukan. Maksudnya kalau kita pengarah tu dia ada prosesnya lah. Kita kena keluarkan dulu nama kita dari pengarah. Kemudian kita pula bila kita nak keluarkan nama sebagai pemegang saham tu dia ada prosesnya. Jadi semua ni kita tak boleh buat sendiri kecuali dengan ada company secretary. Jadi yang berhubung dengan situasi ni juga sebenarnya tak silap saya dalam tempoh 3 bulan lepas ada soalan yang sama, tetapi keadaannya ialah apabila beliau tidak dapat, kerana bila kita nak keluarkan nama sebagai pemegang saham mesti ada orang lain yang akan take over, dia kena transfer of share. Ada satu kes ni sebenarnya partner semua ada, company secretary pun ada, tapi partner tak nak layan. Ini kes lain partner tak nak layan kerana dia perlu ada transfer of share. Katalah share saya 30%. Saya kena transfer, kalau saya nak keluarkan nama saya kena transfer share tu. Untuk transfer share tu dia ada proses. Jadi kalau tidak ada kerjasama daripada pengarah-pengarah ataupun pemegang saham yang lain, transfer tu tak boleh share tu tak boleh nak ditransfer. Kita tak boleh nak keluarkan nama kita. Sebab tak ada kerjasama daripada pengarah dan pemegang saham yang lain. Maksudnya mereka tak nak sign dokumen, tak nak bekerjasama. Jadi ini pun menjadi satu isu dan satu keadaan yang menyukarkan. Ini kes lain itu company secretary ada, partner ada. Dalam kes Cik Puan yang menghantar soalan ini kepada email inbox saya kemarin ini yang terkini sekali, situasinya partner tak boleh nak hubungi, dah lost contact, company secretary pun lost contact. Biasanya kalau sampai lost contact ini, biasanya dia melibatkan situasi di mana 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas, maksudnya mungkin dah 10 tahun, mungkin dah 7 tahun macam tu. Biasanya akan ada situasi lost contact dengan pemegang saham yang lain, dengan kawan-kawan dan juga dengan company secretary. Kalau setakat setahun, 2 tahun, 3 tahun, tuan dan puan, kita masih boleh cari dan biasanya maklumat-maklumat mereka masih aktif. Maksudnya kalau kita search di mana-mana masih boleh dapat lagi hubungi, masih boleh dihubungi. Jadi tuan Cik Puan kena buat macam tu dululah, kena buat macam tu dulu.
Ada satu kes yang lain yang lebih kurang sama. Ada satu lagi senario di mana saya memang menyarankan untuk penama tu, orang yang ada nama dalam company tu membuat laporan polis. Memang ada keperluan. Dia kena tengok senario tuan dan puan. Kalau macam kes Cik Puan itu, dia mulakan dengan step yang itu je dulu. Lepas daripada tu, maksudnya bila dah semak dengan pegawai SSM, terus dapatkan maklumat macam mana nak buat kalau nak keluarkan nama. Kalau perlu syarikat tu ditutup ke macam mana, terus dapatkan maklumat. Kalau ada nombor company tadi dan namanya dan dapat maklumat penuh daripada company secretary yang lain, boleh tanya company secretary itu. Itu insya-Allah dengan first step itu, Cik Puan yang ada masalah yang hantar kepada saya ni, insya-Allah akan dapat move on. Lepas tu boleh tahu apa nak buat seterusnya. Dia kena ada first step dulu, baru boleh tahu apa nak buat seterusnya. Kalau first step tu tak buat, susah kita anda semua susah nanti nak teruskan. Kalau dalam kes di mana company secretary ada, kita dapat hubungi, dan juga pemegang saham yang lain, rakan-rakan yang lain pun ada dapat dihubungi, tetapi tak dapat kerjasama atas perkara-perkara yang kita tak tahu kenapa. Maksudnya Cik Puan katalah contoh dalam kes yang lain ni, dia ni sebenarnya dah pergi jumpa partner yang lain, dah pergi jumpa company secretary, tetapi tidak dilayan. Maksudnya komunikasi dia tu tidak diambil kira. Jadi dalam keadaan ini, mesti ada semua dokumentasi menunjukkan dah berkomunikasi. Yang ini memang ada yang pernah saya sarankan untuk buat laporan polis dulu. Buat laporan polis dulu untuk menjadikan dia satu kes. Menyatakan apa yang anda dah buat. Maksudnya saya dah hubungi company secretary. So dia ada supporting document lah. Ada email ke apa ke kan. Kemudian email tu bukan sekali Maksudnya email yang pertama. Lepas tu follow up dengan phone. Lepas tu ada email kedua. Jadi dia bukan senang-senang saja kita nak buat report polis. Jadi documentation tu, the chronological record tu mesti ada. Jadi sekiranya partner tak bekerjasama, company secretary pun tak bekerjasama, dalam keadaan mereka semua wujud, yang itu pergi buat report polis, compilkan semua tu. Masa pergi buat report polis tu, nyatakan bahawa tujuan laporan ini adalah untuk saya mengambil tindakan lanjut. Kerana saya dinafikan haknya lah. Yang itu sebab nak jadikan dia satu kes. Jadi kemudian dengan semua dokumen tu pergi ke SSM lodge complaint. Ataupun semasa PKP ni, saya sekarang ni dah ada di laman web. Saya dah nampak di laman web SSM, dah lama juga dia dah ada untuk tuan dan puan lodge complaint tu secara online pun ada. Jadi dia bergantung kepada situasi tuan dan puan kalau senario berbeza. Maksudnya company secretary ada, COSEC pun ada, tapi permintaan tuan dan puan permohonan untuk keluarkan nama, tarik diri itu tidak diproses, atau dengan kata lain mereka tidak mahu bawa berbincang, nak jumpa pun tak nak. Yang itu lain. Jadi dia ini real ini memang berlaku. Sebab apa yang saya kongsikan cerita-cerita ni adalah perkara-perkara yang memang masuk dalam inbox, masuk dalam email. Saya ada beberapa email tu kadang-kadang tak dapat nak jawab sebab tak tahu asal usulnya. Yang hantar email tu tak bagi tahu maklumat. Tetapi sekiranya ada maklumat walaupun ringkas macam ini, insya-Allah the first step tu tuan dan puan orang kata akan dapat idea macam mana nak buat dulu. Lepas daripada first step itu, second, third dan seterusnya, tuan dan puan akan dapat explore sendiri dan tahu macam mana nak buat. Itulah perkaranya tuan dan puan. Kena mulakan dulu first step. Jadi kalau first step itu adalah dengan menghubungi, contoh menghubungi macam menghubungi saya ke. Jadi tuan dan puan lakukanlah. Kalau tak berani, biasanya ramai yang hantar email, dan yang hantar email ni semua strangers. Buat masa ni yang memang tidak pernah berjumpa dengan saya dan saya pun tak kenal, tetapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kerana dengan adanya soalan yang tuan dan puan masukkan itu, saya sendiri dapat mengetahui apakah senario ataupun cabaran-cabaran dan masalah yang berlaku di luar sana. Jadi itu sebabnya salah satu bagaimana saya dapat updates ataupun saya dapat mengikuti perkembangan perkara-perkara yang berlaku di sekitar senario keusahawanan yang melibatkan business formation, maksudnya pendaftaran syarikat. Ini adalah isu-isu semasa. Sebelum ni memang dah ada tetapi oleh kerana PKP muncul tahun lepas, daripada Mac 2020 itu ada banyak situasi ramai individu yang ada nama di SSM tidak layak, mereka tidak layak untuk mendapat banyak bantuan dan insentif yang memang kerajaan susunkan semasa tempoh MCO yang dah setahun.
Dan sekarang ni pun sebenarnya masih ada lagi situasi itu, dan saya yakin tuan dan puan masih lagi menghadapi situasi itu. Bila nama dah ada dalam rekod SSM, sebenarnya dia secara dalam sistem tu secara automatik dia dilihat macam tuan dan puan ni usahawan. Walaupun sebenarnya syarikat tu tak untung, tuan dan puan tak pernah dapat allowance, tak pernah dapat dividen, tetapi sistem ni apa orang cakap, komputer ni dia ikut data je kan, dia tak ada emosi, dia tak ada empathy, dia tak ada. Jadi kadang-kadang sistem terus reject. Dan kita kena appeal, kita kena buat rayuan menyatakan bahawa okey, begini. Yang itu sebenarnya adalah perkara yang saya yakin tuan dan puan maklumlah, sebab sistem ni memang macam itu, tetapi kita manusia ni lah yang akan meneruskan proses-proses lain di sebaliknya. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi sekiranya ada yang mengajak tuan dan puan ataupun anda di luar sana, diajak oleh kawan-kawan, diajak oleh ahli keluarga, jom buka syarikat, masukkan nama dalam syarikat Senayan Berhad ke Enterprise ke PLT, berhati-hati, pastikan tuan dan puan tahu apakah rancangan bisnesnya, apakah rancangan pengurusan syarikat sebelum meletakkan nama. Jadi tak kira lah jadi untuk kebaikan bersama, biarlah awal-awal itu kita kita ada argument daripada dah buat lepas tu bergaduh-gaduh. Lebih baik bergaduh atau bukanlah bergaduh, argue lebih awal. Tanya sampai puas hati, barulah proceed dengan apa-apa sahaja rancangan yang nak diteruskan. Jangan excited sangat bila kata okey jom buka company Senayan Berhad, kita buat bisnes lah, kita boleh jadi usahawan. Don't get too excited with something that you do not know. Jadi tak tahu apa yang akan berlaku masuk nama tu macam mana. Kemudian ada kes-kes di mana dia ajak masuk nama tu hanya menggunakan nama. Okey, tak apa, guna nama kau je, kau jangan risau, aku uruskan semua. Itu juga adalah ayat-ayat yang bahaya juga. Kena tahu gunakan nama kita, kerana nama kita tu adalah aset yang paling besar. Nama kita tu tuan dan puan nama kita tu, rekod peribadi kita tu. Bila nama kita maksudnya rekod peribadi dengan IC kita, semua sekali tu. Jadi kalau dalam sistem kita kata pengurusan perniagaan, dia akan melibatkan SSM, dia akan melibatkan LHDN, dia akan melibatkan perbankan, sistem perbankan. Jadi semua tu dia ada kaitan, dia integrated. Jadi ambil perhatian kepada perkara-perkara ini. Menjadi usahawan ini bukanlah satu perkara yang kita kata satu kebanggaan semata-mata, tapi dia datang dengan tanggungjawab. Dia tak kira lah kita jadi ahli politik ke, kita jadi CEO syarikat ke, kita jadi professional managers ke, kita jadi apa sahaja, pemegang saham ke, pengarah ke. Sebenarnya semua ni ada datang dengan tanggungjawab. Dia bukannya satu perkara yang kita, of course kita bangga, alhamdulillah, tetapi dia bukanlah satu perkara untuk ditunjuk-tunjuk semata-mata, bukan. It's not something that you can of course you can declare, okay, I'm an entrepreneur, I'm a successful entrepreneur, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita sentiasa ingat bahawa ia datang dengan tanggungjawab. Jadi antara tanggungjawab itulah tanggungjawab mematuhi peraturan pematuhan di SSM, mematuhi peraturan yang ada dalam akta-akta lain, KWSP lah, SUKSO lah, cukai lah, macam-macam. Dan semua akta-akta ni kita sebenarnya perlukan supaya kita dapat hidup secara harmoni. Kalau bisnes-bisnes ni tak ada governance, teruk juga. Kalau bisnes ni pakai hantam kromo saja, tak ada peraturan pun bahaya. Jadi itulah kita apabila kita kata melibatkan tentang syarikat, seperti soalan yang saya letak dalam description video ini, tuan dan puan, perlu ada satu langkah pertama. Jadi sekiranya anda di luar sana ada masalah yang sama, nama ada dalam rekod SSM, tapi tak tahu hujung pangkal, bukan tak tahu, sebenarnya dah lupa, lama sangat. Itu dua perkara sebenarnya yang saya dah kongsikan tadi. Dalam senario di mana apabila lost contact dengan pemegang saham dan lost contact dengan company secretary, yang pertama sekali perlu semak terus dengan SSM, bawa IC. Tapi kalau ingat nama syarikat dan nombornya, carilah, boleh cari company secretary lain juga untuk beli maklumat syarikat. Semak SOP SSM. Macam mana nak buat appointment ke SSM tu, semak dulu. Kalau dekat KL, kat Selangor, tiap-tiap negeri ada dia punya cawangan pejabat SSM. Jadi semak masing-masing punya SOP di setiap negeri tu tadi, setiap negeri, setiap daerah tu kena semak dulu. Kemudian kalau sekiranya ada kontak dengan pemegang saham yang lain, ada kontak dengan company secretary tapi tidak dilayan, dinafikan hak untuk adakan satu mesyuarat perbincangan, saya nak tarik diri, tidak dilayan, maka itu adalah dengan cara yang lain macam saya explain tadilah.
kita kena wujudkan satu kes dan lodge komplain tu kepada SSM. Jadi jangan main-main kalau macam kita lodge komplain kepada SSM, ada kemungkinan nanti company sekretari yang berkenaan ada nama dalam sistem itu, ada tindakan-tindakan yang boleh dikenakan kepada mereka kalau mereka tak buat tindakan dan tanggungjawab mereka. Jadi orang kata nak jadi company sekretari ni pun bukan senang. Itu sebabnya company sekretari ni ada yuran yuran profesional yang kita kena bayar dia. Sebab mereka ni pun ada liability, mereka pun ada risiko apabila dia jadi company secretary kita. Kalau apa-apa jadi pada syarikat kita, sebenarnya company secretary ni boleh dipanggil. Kalau ada kes-kes, boleh tanyalah kawan-kawan yang buat business company secretary, kalau company-company tu ada kes-kes yang berkenaan, mereka boleh dipanggil menghadap untuk siasatan. Jadi bukan senang nak jadi company secretary ni. Kena cari yang berlesen, yang profesional, dan bayarlah yuran mereka seperti mana yang sepatutnya. Itu adalah sebahagian daripada orang kata tanggungjawab dan tugas kita sebagai usahawan. Jadi untuk itu tahun depan saya harap Cik Puan yang menghantar email ini saya dah jawab dan Cik Puan pun dah respon, alhamdulillah. Dan saya saya doakan kepada urusan anda semua di luar sana dimudahkan, tak kiralah urusan SSM ke urusan LHDN, dan pada masa yang sama dengan itu insya-Allah saya yakin urusan saya pun struggle juga. Jadi urusan saya juga dipermudahkan dalam hal-hal penutupan syarikat dan juga clearance of LHDN lah, clearance of tax account, tax file tadi. InsyaAllah kita sama-sama lah tuan-tuan puan, kita sama-sama, kerana ini adalah situasi di mana kita semua terkesan dengan PKP 3.0 ni, kita pun akan terkesan sama. Jadi untuk itu doakan yang baik-baik insya-Allah. Salam Ramadan, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.